sungai, anugerah yang amat berharga. Dari hulu hingga ke hilir, alirannya memberi nadi kehidupan kepada manusia dan alam semesta. Tetapi malang bagi nasib sang sungai, hidupnya tidak lagi seindah dahulu. Warna suram mula menghampiri. Kehadiran tetamu yang tidak diundang cukup membuat sang sungai tidak selesa untuk bernafas di atas muka bumi ini. Pun begitu, masih ada yang sengaja tidak mahu memahami jeritan sang sungai. Masing-masing menuding jari apabila sungai bertukar wajah dan mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Tetapi ada yang alpa hingga lupa sungai adalah nadi kehidupan yang boleh berbakti kepada manusia. Umpamanya anak Sungai Sebulung yang terletak di Kampung Majidi, Johor Bahru ini. Walaupun hanya memiliki aliran sekitar 5 km, tetapi atas nama buat baik dibalas baik, perkampungan Melayu di tengah-tengah bandaraya Johor Bahru ini mula meraih hasil daripada keprihatinan mereka. Sungai bukan sahaja telah mengubah wajah kampung mereka, tetapi anak sungai yang mengalir ke Sungai Tebrau ini juga telah mengubah gaya hidup warganya. Mereka kini adalah komuniti sahabat alam bioteknologi EM. Pihak majlis memilih kaedah yang pertama yang mudah, kedua murah, dan ketiga yang kita mustahak kita perlukan pelibatan daripada penduduk kampung. Jadi kita telah memilih kaedah EM, di mana kaedah tersebut kita telah beri tunjuk ajar kepada penduduk bagaimana kita menyediakan EM sebagai satu kaedah rawatan kepada sungai ini, dan akhirnya kita dapatlah kaedah sungai sekarang yang cantik dan bersih dan juga tidak lagi berlaku banjir. Kalau kita lihat kawasan anak sungai ini, rumah-rumah berada berhampiran dengan sungai, dan sekiranya tidak mendapat kerjasama daripada penduduk, sampah-sampah akan dibuang ke dalam sungai dan menyebabkan berlaku pencemaran daripada kawasan ini terusnya mengalir ke Pulau Tebrau. Jadi pelibatan penduduk adalah perlu. Jadi dengan penggunaan kaedah EM, kita libatkan semua penduduk untuk menggunakan EM sebagai satu kaedah untuk rawatan. Dari situ kita nampak daripada perubahan kawasan asal yang tidak teratur sekarang nampak lebih bersih dan lebih menarik. Penduduk timbul perasaan sayang pada sungai ini, dan kita lihat mereka sekarang sama-sama bekerjasama membersihkan sungai ini walaupun tanpa mendapat bantuan seterusnya daripada pihak majlis. Inilah hasilnya. Perkampungan Setinggan yang biasanya dikenali dengan imej kotor telah bertukar menjadi kawasan riadah yang kini dikenali sebagai persisiran herba Sungai Sebulung. Perubahan bermula apabila program perintis pengindahan sungai secara teknologi EM diperkenalkan pada tahun 2006 oleh Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB. Pada peringkat awalnya, penduduk di penempatan Setinggan Kampung Serapat Majidi ini hanya bertanggungjawab menjaga kebersihan sungai di belakang rumah masing-masing. Namun usaha ini dipanjangkan dengan menghijaukan kawasan tersebut dengan tanaman herba dan sayur-sayuran. Hasil kerjasama yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Akhirnya, komuniti Sungai Sebulung berjaya mengindahkan landscape sepanjang 300 meter di belakang rumah mereka. Menerusi projek ini, ia dapat mengatasi masalah banjir kilat yang suatu ketika dahulu sering melanda kawasan ini. Dengan bermodalkan sebuah tong kitar semula, seluruh penduduk kampung Majidi, khususnya suri rumah seperti Kak Haripah ini, dilatih untuk mengitar semula sisa organik yang dihasilkan dari rumah mereka. Ini termasuklah sampah kebun, sampah dapur dan juga lebihan makanan. Sumber daripada bahan terbuang ini adalah aset penting untuk menghasilkan baju kompos. Caranya, hanya dengan mengisi segala bahan sisa ke dalam sebuah tong kitar semula. Bahan ini diletakkan secara berselang-seli dengan serbuk bokashi, iaitu bahan pengaktif yang berbentuk seperti habuk papan. Bagi mempercepatkan proses penguraian sisa,
setiap lapisan bahan perlu disembur dengan cecair EM. Tanpa mengeluarkan belanja yang besar, sisa organik seperti sampah kebun dan lebihan makanan mampu memberi pulangan yang tinggi kepada penduduk kampung. Baja kompos melalui kaedah Bokashi ini telah pun digunakan secara meluas di lebih 120 negara sejak tahun 1982 lagi. Untuk mendapatkan baja kompos yang terbaik, sisa organik perlu melalui proses pengeraman terlebih dahulu. Tempoh yang diambil selama 2 minggu. Namun begitu, bahan-bahan yang diperap tidak menghasilkan bau. Pada hari kedua dan ketiga, bahan yang diperap akan menghasilkan cecair yang dipanggil jus sampah. Jus sampah yang dihasilkan menerusi tindak balas secara teknologi EM ini terbukti mampu bertindak sebagai antibodi dan antiparasit kepada tumbuhan, terutama sekali untuk menghalang pertumbuhan kulat dan bakteria berbahaya yang merupakan musuh kepada tanaman. Malah, melalui proses pengeringan secara semula jadi, baja cecair ini sama sekali tidak mendatangkan mudarat kepada manusia, walaupun disembur ke udara secara terbuka. Bagi penduduk di sepanjang Sungai Sebulung, inilah rahsia alam yang amat berharga dalam kehidupan mereka hari ini. Satu amalan mudah, tetapi tidak pernah dilakukan oleh penduduk kampung sebelum ini. Sisa organik yang dahulunya dibuang sahaja ke sungai dan sentiasa mengganggu kehidupan mereka kerana bau, rupanya boleh mendatangkan banyak faedah kepada diri mereka, keluarga serta persekitaran kampung ini. Dari bahagian luar hingga ke dalam rumah, cecair sisa organik kitar semula terus menjadi pelengkap kepada kehidupan penduduk Kampung Majidi. Hampir setiap isi rumah bijak memanfaatkan hasil dari tong sampah Bokashi, kerana selain dari baja cecair, jus sampah juga boleh dipelbagaikan menjadi ejen pencuci. Bahan cecair EM dan jus sampah dilarutkan ke dalam air cucian beras. Campuran ketiga-tiga bahan mesra alam ini dibiarkan mesra buat seketika sebelum digunakan sebagai ejen pencuci. Sejak formula ini diperkenalkan kepada penduduk kampung, mereka tidak lagi menggunakan bahan pencuci yang terdapat di pasaran. Masing-masing lebih yakin dengan bahan pencuci yang dihasilkan mereka sendiri. Selain daripada menjimatkan belanja, bahan pencuci dari sumber kitar semula ini terbukti mampu berperanan sebagai ejen mencegah singki daripada tersumbat. Di mana kandungan jus sampah, cecair EM dan juga air beras berupaya memberi tindak balas yang sama seperti mana peranan bahan kimia yang terdapat pada cecair pencuci lain. Bagi yang lebih kreatif, bahan pencuci mesra alam ini akan diberikan haruman semula jadi dengan mencampurkan daun pandan yang diracik halus sebagai bahan pewangi. Jus sampah dan air beras akan mengeluarkan bauan yang lebih segar secara semula jadi. Campuran yang baru ini amat sesuai untuk dijadikan bahan pencuci lantai. Apa yang lebih ketara, pencuci bebas kimia ini juga dapat mengembalikan kilatan pada jubin lantai dan tidak melekit. Walaupun pada mulanya ramai suri rumah kurang yakin dengan kemampuan bahan pencuci ciptaan mereka, tetapi bak kata orang tua, ala bisa tegal biasa. Walaupun kesannya tidak sepantas kilat bahan kimia, tetapi apabila digunakan dalam jangka masa yang panjang, hasilnya amat memuaskan. Masa saya belajar di Jepun, saya tengok bagaimana keadaan di Jepun dari segi alam sekitar, orang nampak meluas lah. Jadi apabila saya balik ke Malaysia, jadi saya nampak satu perubahan yang harus dibuat. Seperti kita tengok masalah alam sekitar ni adalah masalah yang teramat serius di Malaysia ni. Jadi salah satu yang saya boleh bawa adalah teknologi ni
yang mana dia boleh melibatkan komuniti, maksudnya masyarakat setempat boleh menggunakan teknologi secara meluas. Bila yang teknologi kita pindahkan ke Malaysia, kita cuba bawa ke Malaysia, masalah satunya adalah dari segi mentaliti ataupun perubahan sikap pada masyarakat ni, adakah dia boleh terima, tak boleh terima. Okey, sebab selama ni contoh macam di sini, okey, kita cuba didik masyarakat, cuba kita semula sistem makanan menjadikan kompos. Okey, kompos tu boleh digunakan di landscape ataupun pokok-pokok bunga di kawasan rumah masing-masing. Tapi benda ni kalau sistem makanan ni kita tak jadikan value added ataupun nilai tambah, jadi masyarakat susah untuk menerima. Umpama macam benda ni benda kotor. Jadi kita cuba wujudkan satu sikap untuk ubah masyarakat ni kepada suka menjaga alam sekitar, tapi mesti ada sesuatu tak nilai tambah pada masyarakat itu sendiri. Benarlah apa yang selalu dikatakan oleh bijak pandai. Hidup akan lebih bermakna apabila manusia itu berani untuk melakukan perubahan. Inilah yang telah dibuktikan oleh penduduk setinggan di kampung ini. Hasil perubahan sikap terhadap alam sekitar sedikit sebanyak telah membawa kawasan penempatan padat ini mula dikenali sebagai destinasi pelancong. Ternyata, kerjasama serta usaha MBJB dan penduduk kampung ini telah membuahkan hasil yang amat memberangsangkan. Kejayaan anak Sungai Sebulung ini secara langsung telah membantu merancakkan lagi aktiviti ekonomi penduduk setempat. Dengan menggunakan kemahiran dan kreativiti, mereka bijak merencana peluang perniagaan untuk meraih rezeki yang datang melimpah dari aliran Sungai Sebulung seperti Pak Yahya ini. Dari hasil karya seni, beralih kepada produk herba yang ditanam sendiri, Pakcik Ismail telah mendapat pulangan yang lumayan hasil dari produk mahkota dewanya. Walaupun hanya dipasarkan untuk pengunjung yang datang, tetapi pulangannya lebih daripada yang dijangka. Sebelum kita masuk sistem makanan, contohnya yang ada pada tangan saya ni, kejayaan dan pengiktirafan dari dalam dan luar negara membuatkan Sungai Sebulung sentiasa dikunjungi. Sesi demonstrasi yang diberikan oleh Encik Isa adalah antara tarikan utama di persisiran Taman Herba Sungai Sebulung. Bagi pengunjung, inilah waktu yang paling sesuai untuk mereka menitip rahsia kejayaan komuniti Sungai Sebulung. Bagi Encik Isa, selaku ketua komuniti di kampung ini, kejayaan yang dinikmati sekarang tidak akan terhasil tanpa kerjasama dan sokongan padu dari semua penduduk kampung. Memberi kebaikan pada ibu-ibu kita. Bagi komuniti Sungai Sebulung pula, perkongsian ilmu sebegini adalah cara terbaik untuk mereka menyuntik semangat cintakan alam sekitar dalam diri rakyat Malaysia, terutamanya di kalangan generasi baru. Kita ada tulang-tulang makanan ataupun sisi-sisi yang macam tulang ikan ke tulang ayam yang besar-besar. Kampung ini sering dikunjungi dan dijadikan pusat rujukan bagi bioteknologi EM. Luar pasaran, kita takkan nak masuk yang ketul-ketul tu. Kita hasilkan je lah. Bebola selut atau lebih mudah dipanggil mud ball ini sebenarnya kunci kepada rahsia perubahan komuniti Sungai Sebulung. Biarpun seimbas lalu, rupanya saling tak tumpah seperti segumpal tanah. Tetapi sebenarnya, isi bebola ini bukan sekadar tanah lumpur biasa. Ia terdiri daripada campuran tanah, cecair EM dan bokashi. Teknologi yang berasaskan sumber semula jadi ini adalah ciptaan Dr. Tirohiga dari negara Jepun pada awal tahun 1980-an. Fungsi bobola selut akan dapat dilihat apabila dicampak ke Sungai Sebulung. Melalui teknologi EM, air sungai yang tercemar akan dirawat secara semula jadi. Sebiji bobola selut ini mengandungi kumpulan bakteria
yang bekerja untuk melawan ejen pencemaran air, mengurangkan bau busuk, menghalang kehadiran mendapan serta merendahkan penghasilan gas kimia dan membaiki tahap kualiti air Sungai Sebulung. Hanya sebiji bobolah selut diperlukan untuk memulihkan air sungai tercemar seluas 1 meter persegi. Bagi penduduk kampung, aktiviti mencampakkan bobolah selut ini akan dilakukan secara gotong royong pada awal bulan. Hanya sebulan sekali sahaja bobolah selut ini perlu dicampakkan ke dalam Sungai Sebulung. Hasilnya telah memberi impak yang besar kepada seluruh penduduk dan juga penghuni akuatik di sepanjang aliran Sungai Sebulung. Kehidupan yang lebih segar ini turut mengundang pelbagai spesies ikan menumpang hidup di celah-celah binaan Batu Hampar. Yang jelas, nasib Sungai Sebulung semakin terbela. Keindahan yang menjadi haknya sudah dikembalikan. Bahkan, lebih sempurna daripada dahulu. Ini membuatkan Sungai Sebulung semakin bertenaga untuk berbakti kepada manusia. Walaupun nilai aliran yang disumbangkan tidak sejauh mana, tetapi peranan Sungai Sebulung penting sebagai pembekal air bersih kepada kawasan tadahan lembangan Sungai Tebrau. Jadi tidak hairanlah apabila usaha murni komuniti persisiran herba Sungai Sebulung sentiasa mendapat perhatian dan penghargaan. Selepas projek ini berjalan daripada tahun 2005 hingga sekarang, kita dapat hasilnya di mana kualiti air dahulu kalau kita datang kemari air ini berwarna hitam warna hitam pada standard yang ditetapkan oleh pihak jabatan kita berada pada paras 4 maknanya tercemar lah. Dan sekarang selepas kita melaksanakan kaedah rawatan secara EM, kualiti air telah meningkat kepada kelas 3 iaitu sederhana. Dan sekarang ni telah menuju ke aras 2 di mana yang lebih baik lah. Dan sekiranya EM ni kita berjalan terusan, saya rasa insyaAllah matlamat tersebut kita akan capai.